Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 21/12/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, bermulanya juzuk yang ketiga. Surah Baqarah ni panjang, 2 juzuk, hampir setengah dia punya panjang dia. Ayat dia panjang-panjang. Alhamdulillah, untuk rekod para pelajar, ini adalah merupakan siri yang ke-80. Ayat yang kita tafsir ini iaitulah siri yang ke-80. Maknanya kita sudah masuk 80 pagi kita mengaji, kita tadabbur, kita korek cari faedah daripada ayat yang kita baca. Tuan-tuan paranglah, setiap hari ada, setiap siri 5 faedah. 5 kali 80 berapa? Jadi kalau gaji hak kumpul hak tu pun banyak dah tu. Jadi ayat yang kita bincang ini bermula ayat 253 dan 254. Allah SWT menyatakan para rasul berbeza darjat dan kedudukan. Semua mereka nabi, tapi darajat rasul ada tingkatan yang tersendiri. Dan Allah Ta'ala sebut juga manusia ni berikhtilaf, berkelahi sama-sama dia. Sama ada kita orang Islam dengan orang kafir, ataupun Islam sama-sama Islam, duduk kata, duduk tenyih menenyih, kata muaku, bahkan sampai peringkat bertumpah darah. Kemudian ayat yang ke-254 kita pergi kepada galakkan supaya berinfak fi sabilillah. Jadi para jemaah, kita mula dengan baca ayat, kemudian kita pergi kepada tafsir, terjemahan dan huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Balik kita kepada terjemahan ayat. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, muka surat 80. Kebetulan molek dia. Muka surat 80, siri kita juga yang ke-80. Baiklah para pelajar sekalian, tengok terjemahan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Jadi beza Rasul. Tengok ayat ini, munasabatul ayat. Allah Ta'ala dah sebut cerita kisah Talut dan Jalut dan juga Nabi Daud AS yang diberi kemuliaan oleh Allah membunuh Jalut. Di akhir ayat, tengok ayat 252, Allah kata tilka ayatullah natluha alayka bil haqqi wa innaka laminal mursalin. Jadi Allah kata, ayat aku baca cerita kepada kamu itu banyak cerita-cerita, dan memanglah engkau ni benar sebagai seorang mursalin, sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Maka liyuqimad dalil, untuk menyatakan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sebab dia boleh cerita melalui wahyu Allah Taala, melalui Al-Quran ini, naba'u man qablana, cerita-cerita orang dulu daripada kita. Dia boleh cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita apa yang berlaku zaman dulu, detail, terperinci, tak ada fakta yang bercanggah dan tidak ada siapa boleh pertikaikan. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut darajat, annar rusul darajat. Rasul-rasul itu tak sama dia punya taraf, label. Mayyazallahu ba'dhum ala ba'd. Allah Ta'ala beri kepada rasul-rasul itu perbezaan. Ada rasul pengikutnya ramai, ada yang tak ramai. Ada rasul yang kuat berdepan dengan kaum dia, ada yang slow-slow. Maka timbullah saat lagi bilangan rasul, dan Allah Ta'ala pilih di kalangan mereka nama dia ulul azmi minar rusul, orang-orang yang mempunyai keazaman yang kuat dari kalangan rasul. Jadi itu dia panggil banyaklah. Baiklah para jemaah sekalian, itu munasabah secara ringkas-ringkas lah. Kalau kita nak panjang, dia boleh je panjang. Baiklah, kita pergi kepada tafsir ayat. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian dengan sebahagian lain, bukan satu level. Level Nabi sama, Nabi belaka. Kemudian level Rasul, semuanya Rasul, cuma dia punya tingkatan darjat dia itu tak sama. Minhum man kallama Allah. Ada di antara mereka, tengok, ada di antara mereka yang Allah berkata-kata dengannya tanpa menggunakan perantara. Biasanya Rasul ni kalau Tuhan nak berkata-kata dengan mereka, Allah Ta'ala hantar wahyu melalui malaikat Jibril AS. Ada Rasul, Allah Ta'ala cakap terus. Seperti Nabi Musa AS. Nabi Musa AS, Allah Ta'ala tak direct ya kepada dia cakap. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan ditingkatkannya pangkat sebahagian daripada mereka dengan beberapa kelebihan. Ada lagi tinggi-tinggi pangkat. Jadi tengok ni, di antara Nabi yang paling tinggi
darjat rasul yang paling tinggi darjat siapa dia? Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdaluhum wa a'lahum darajah. Jadi ada nabi yang Allah Taala sebut nama dia dalam Quran. Dulu hari itu kita dah baca dalam ayat watilka hujjatuna, ada 18 orang nabi rasul disebut nama dia. Tengok ni, tengok contohnya dalam kitab, dalam surah Al-Isra ayat 55, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Kami lebihkan Nabi atas yang lain. Allah Ta'ala sebut Daud, aku bagi kitab Zabur. Baik, dalam ayat ini tak usah pergi jauh, kita pergi pada ayat kita. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Dan kami berikan Nabi Isa anak Maryam beberapa keterangan kebenaran mukjizat, serta kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus, mana sokongan daripada Jibril. Apa-apa tindakan Jibril datang. Itu dia panggil dua keadaan. Allah Ta'ala beri pada Nabi Isa AS satu lagi bayinat, dengan mana al-hujaj al-qati'ah, hujah yang jelas dan nyata dalam kitab Injil, dan mukjizat yang nyata yang ada pada Nabi Isa AS. Apa dia mukjizat? Mukjizat apa Nabi Isa? Siapa ingat? Pelajar? Kau dia mukjizat dia. Boleh hidup orang mati lagi? Orang buta celek? Di antara itu Allah Ta'ala bagi mukjizat Nabi Isa AS. Dan Allah Ta'ala kuatkan dia dengan apa? Dengan kedatangan Jibril, yuqawwihi wa yu'inah. Jibril datang membantu apa-apa kerja dakwah Nabi Isa, terus Jibril datang. Ini dia panggil ilmu yang kita kena belajar para jemaah sekalian. Ilmu tentang apa? Tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kepada nabi-nabi itu darjat yang berbeza, yang berbeza. Maka kalau kita tak jelas, kalau kita tak tahu, kalau kita tak mengaji betul-betul, maknanya kita akan kerugian besar. Baiklah, dalam buku yang ana terjemah ni, ni menarik, dalam buku Rukun Iman ni kita cerita sini dalam bab yang ketiga, bab yang keempat, beriman dengan rasul-rasul. Di dalam ni dia ringkas ya cerita hikmah diutuskan rasul, tugas-tugas rasul, nama-nama semua nabi, Islam adalah agama semua nabi, rasul-rasul. Jadi tuan-tuan boleh, walaupun dia ringkas tapi maklumat dia padat dengan dalil Quran, dalil daripada sunnah Nabi SAW, yang kita tidak ambil yang susah-susah. Belajar tauhid kita ni daripada Quran dengan sunnah itu senang, dan sudah pastinya dengan huraian para ulama. Kalau tidak kita pun tak faham. Baiklah, mari kita pergi pada ayat seterusnya. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada rasul-rasul itu tidaklah berbunuh-bunuhan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang dibawa oleh rasul mereka. Mana kalau kita tengok, kalau Allah Ta'ala nak kendaki semua jadi baik belaka, tak balas dengan orang. Tengok ni, walau aradallahu ta'ala alla la yaqtatila ulaik. Kalau Allah Ta'ala nak mereka tidak berkelahi, tak balas, tidak berbunuh-bunuhan sama-sama mereka, boleh je. Setelah datang keterangan, semuanya beriman,
semuanya dengan kata belaka, selesai masalah. Tapi apa boleh buat, Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa wala yazaluna mukhtalifin, mereka berterusan dalam perbalahan tak habis-habis. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka bertelingkah, berkelahi. Faminhum man amana wa minhum man kafar, maka timbullah di antara mereka orang yang beriman dan orang yang kafir. Hak ni orang panggil kategori kluster yang paling besar sekali, mukmin, kafir. Itu dia panggil kluster yang paling besar sekali. Dua itulah perbalahan yang tak akan sudah sampai kiamat. Kemudian kita kecilkan sikit perbalahan dalaman. Dia panggil perbalahan adik-beradik, balas juga sama sendiri. Allahul musta'an. InsyaAllah dalam kuliah kita pagi Jumaat, dalam kitab kita ni, kebetulan molek, ana banyak kali dah sebutkan cara kebetulannya. Minggu lepas dah mula dan esok kita sambung lagi insya-Allah, iaitu sebab-sebab ikhtilaf ulama. Kita nak tahu kenapa ulama berbeza pandangan, suka-suka ikut hawa nafsu, pandai-pandai dia je. La, imam-imam yang besar mereka ada disiplin ilmu dan cara istinbat. Ada yang lebih kuat dalam satu-satu masalah, ada yang lemah dalam masalah yang lain. Sebab jadi insya-Allah tuan-tuan yang tak sempat ikut online, kita boleh tengok dalam rakaman kita, menarik. Bermula daripada siri lepas, kita dah bincang tentang asbab ikhtilaf al-ulama. Kenapa ulama berbeza pandangan dan bagaimana kita sikap kita dalam perkara-perkara yang berlaku khilaf di kalangan ulama. InsyaAllah jangan lupa kuliah kita pada pagi Jumaat. Baik. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Dan kalaulah Allah mengendaki, tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan. Kalau Tuhan nak, mereka tak akan berlaku pembunuhan. Tetapi Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Tuhan buat hak dia nak, bukan hak kita nak. Allahu Akbar. Maka sebab-sebab kenapa mereka berbalah, sebabnya ikhtilaf dalam menerima wahyu Allah Azza wa Jalla. Orang Islam terima, orang kafir tak terima. Itu punca besar. Kemudian datang pula punca dalaman. Kita dah sebut dalam kitab kita ni, dalam kitab Islam Cara Hidup ni, beberapa sebab kenapa berbeza pandangan ulama. Tuan-tuan kena dengar, kena mengaji dan kena belajar, barulah kita lapang dada, tenang jiwa, tak mudah sakit hati pada orang. Ini tak boleh berbeza. Dia beza di antara nasihat dan teguran, taujih dan bimbingan dengan celaan dan cercaan. Orang bagi nasihat baik-baik, marah, kata macam-macam, kita kata subhanallah, subhanallah. Jadi tak boleh dengar nasihat, bala. Jadi kita bagi nasihat kepada imam-imam solat Isya. Dulu nasihat saya kepada Bilal. Kalau ustaz dia mengajar panjang sikit kuliah maghrib, dia pakai ta'azai dah Isya. Bangun pergi ambil gerapa, Allahu Akbar, Allah qamak lalu. Kita nasihat, ustaz-ustaz lain pun nasihat. Alhamdulillah, nampaknya fenomena qamak terus kurang dah sekarang. Ada lagi setengah-setengah untuk Bilal hak. Tak ada lagi mana pun. Tak ada lagi mana. Kalau kata kelang kabut, lorak, isteri sakit perut, rumah nak pergi hospital contohnya, tak ada. Dalilnya lepas solat Isya panjang pula imam dia tazkirah, dia punya zikir panjang. Sunnah gugur. Jadi bila kita bagi tahu
taujihat kita kata baca surah Al-Mulk ni eloknya dibaca sebelum tidur, nak nyatakan kita ni takut pada azab kubur. Oh, dia kata kalau kita takut baca selalu lah, himmah, semangat tu. Kalau nak baca juga habiskan zikir lepas solat Isya. Ana banyak tempat ana berhati singgah solat Isya, sebahagian daripada imam dia tak zikir solat Isya tu baca 2 3 pada Al-Mulk lalu. Jadi jangan, setiap tempat tu ada ibadat dia tersendiri. Jadi tak usahlah kita duduk kelahi. Dan apa boleh buatlah manusia ni. Nyata yang baik, nasihat dengan baik pun koyak situ. Tulis macam-macam, siap dengan sindiran, dengan labelan lagi. Kita kata itulah apa boleh buat. Tengok Allah Ta'ala sebut, walau sya'allahu maqtatalu, kalau Tuhan nak mu tak balas sama kamu. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, Allah Ta'ala tetapkan benda itu berlaku. Habis macam mana? Pakai balas gitulah kita ni, tak usah duduk cari usaha. Kita kena usahakan, kita kena cari jalan macam mana tidak berkelahi. Jadi tak mau kelahi, ada cara. Naam, Nabi SAW tidak akan beritahu kepada kita satu-satu perkara kecuali dinyatakan sebab dan dinyatakan solusi penyelesaian. Bila Nabi sebut man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, siapa dia hidup lepas pada aku wafat, aku menikmati sallallahu alaihi wasallam wafat, mu akan tengok ikhtilafan katsira, percanggahan pendapat, ikhtilaf yang begitu besar. Habis apa Rasulullah nak selesaikan masalah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Inilah kamu ikut sunnah aku dan sunnah yang disambung oleh khulafa'ir rasyidin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi geraham kamu. Bukan gigi biasa, gigi depan pun dah cabut. Kalau gigi pelesu pula lagi cepat patah. Gigi geraham, maknanya gigit pegang sunnah ini, jangan tinggalkan. Inilah kita yang kita. Jadi para jemaah sekalian, kita kalau kita betul-betul pegang dengan sunnah Nabi SAW, insya-Allah kita tidak akan berkelahi. Kalau kita faham sunnah, kita juga tidak ada perbalahan sama-sama kita. Tapi apa boleh buat? Masing-masing berdakwah ahli sunnah, tapi bila sampai peringkat nak pegang dengan sunnah, lain macam dia punya gaya dan persepsi. Baiklah para jemaah sekalian, sesar dah masalah kita. Allah dah sebut dah, manusia ni iktatalu, sentiasalah mereka berbalah-balahan, ada sampai mereka berbunuh-bunuhan. Ni sehari dua ni pula pasal jenis bunuh keluarga sendiri pula dah. Hei, mabuk dah dah, pergi balik minta duit dengan mak tak bagi, tikai mak, mati. Ni berita-berita sehari dua ni tidak memberangsangkan, tidak menyenangkan hati bila kita dengar. Banyak gejala, banyak penyakit sosial, penyakit masyarakat yang timbul dalam pelbagai sudut. Nak kata apa? Nak cakap apa kita? Buka ya pintu percakapan, akan timbulnya perbalahan. Nak cakap bab politik, berat lagi. Cakap bab agama pun berat. Cakap bab sosial lagi berat. Jadi tak nak cakap dah kita ni. Tapi sebagai seorang Muslim, kita kena bercakap untuk memberi peringatan dan nasihat, dan juga sebagai peringatan kepada kita semua, keluarga kita, jangan terjebak dengan benda-benda yang tidak baik. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah ke ayat yang kedua, ayat 254. Arahan al-amru bil infaq fi sabilil khair, arahan Allah Ta'ala supaya kita infak harta kita pada jalan kebaikan. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, sebarkanlah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepada kamu. Hai orang beriman, sebarkanlah, maknanya builah. Bui apa? Builah apa saja yang kamu ada
sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu ada limit dia. Ada limit ke tidak? Ada had. Baik, sebelum kita pergi jauh, kita tengok munasabah ayat ini dengan sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah Ta'ala suruh berperang, iaitulah menyerahkan tengkuk nyawa kita fi sabilillah. Kemudian datang ayat ini, Allah kata darjat yang kedua peperangan bil mal, dengan harta bukan dengan nyawa. Jadi peperangan itu ada dua kategori. Peperangan yang pertama dengan nyawa, peperangan yang kedua dengan harta benda. Jadi jangan takutlah, kita kena perang. Kita kena usahakan. Kalau kita tak pergi perang, siapa nak perang? Kalaulah umat Islam tidak berjuang, siapa yang nak bangkit? Kita kata kena bangkit, kita kena bangun mempertahankan agama Allah Azza wa Jalla ini. Jangan main-main. Baiklah. Maka Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu yunadillah. Allah Ta'ala panggil ayat ini kepada hamba dia yang beriman. Berdasar kepada iman kamu, keyakinan kamu kepada Allah dengan janji-janji pahala keredaan Allah. Apa dia? Anfiqu mimma razaqnakum, berilah nafkah dari sebahagian min. Tuhan tak kata semua, bagi semua, tidak. Mimma, sebahagian daripada harta aku beri. Jadi di antaranya yang wajib kena nafkah sebahagian harta kita, iaitulah zakat. Kita kena keluar zakat. Wa atuz zakah, kita kena keluar zakat. Zakat ni jangan duk main-main. Kalau tak keluar dia, bermakna kita berdosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia orang panggil tak nak gurau. Zakat jangan duk main-main. Allahu Akbar. Wa mimma razaqnahum. Bila ke tempoh nak keluar zakat zakat mana? Min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan teman yang beri manfaat, serta tidak ada pula pertolongan, bantuan, syafaat. Tak ada masa itulah. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir mereka itulah orang yang zalim. Ini para jemaah sekalian, tandalah tempoh kita dibenarkan dibuka pintu apa tu? Pintu infak, pintu nafkah ni setakat kiamat. Lambat lagi nak kiamat. Dia panggil kiamat ada dua, pelajar. Tulis pelajar. As-sa'atu, kiamat itu ada dua kategori. Kiamat yang besar yang hancur dunia ini tak tahu bila. Allah Ta'ala saja tahu, malaikat pun tak tahu, Nabi SAW juga tidak tahu tarikh. Dia panggil hari bila tarikh, hari tanpa tarikh. Hari tahu hari Jumaat, tarikh tak ada siapa tahu. Satu lagi kategori dia panggil kiamat individu, sa'atun fardiyah. Kiamat individu apabila nyawa dihalkum, nyawa duk gerak sini, saya sedekah harta, tak boleh dah. Bahkan kalau suami mengamuk, orang tua ni sakit, isteri dia tak apa peduli dengan dia tak si bagi pesaka, dia cerai ketika duk ngak-ngak tu. Dia panggil talaqul far. Cerai kerana tak nak bagi harta kepada isteri, sebab dia marah isteri ni tak jaga dia kononnya. Walah kawan itu habis ring dah jaga. Adalah benda teknikal sikit-sikit, maaf je lah pak cik, kita dah nak mati, mengamuk pula. Dia panggil talaqul far. Sah ke tak sah? Itu dibincang oleh ulama fiqh.
Yang pentingnya tempoh. Miqat, tempoh kita boleh bersedekah sebelum nyawa dihalkum. Lah ni nyawa kita duduk mana ni pak cik makcik? Semua dalam tubuh kita ada nyawa. Sedekahlah sebelum tamat tempoh. Kalau tamat tempoh dah mari baru nak mari sedekah, lah menyesal tak sudah-sudah. Hartanya banyak tapi tinggal kepada orang. Dia masuk dalam kubur keseorangan, tidak berteman. Allahu Akbar. Ayat-ayat orang motivasi kita terima pakai. Dia kata, pak cik makcik, kain kafan tak ada poket. Enggak apa kain kafan tak ada poket. Apa dia maksud? Enggak, dia maksud kain kafan tak ada poket. Makna dia orang tak boleh bawa duit pergi dalam kubur. Contohnya orang ni kaya, kita boleh 5 juta dalam poket dia, masuk dalam kain kafan. Jawab dia nya 3 orang security jaga dengan bedil sekitar kubur. Ohnya mari korek lah. Nak harimau serigala kepala hitam ni mari berlalu, mari korek nak ambil duit juta. Tak ada apa masuk. Allahu Akbar. Anak kita ni sayang agak kita. Waktu letak dalam kubur ayah dia, mak dia, bantal pun tak bagi. Bantal usung, ambil semula letak atas keranda bawa balik. Pak cik, makcik kita tu nak saya lagi ke harta, tak sedekah. Awak nak wis apa? Allahu Akbar. Rugi. Ayat ini ditafsirkan dengan, tulis pelajar, ditafsirkan dengan ayat surah Ali Imran ayat 91 dan juga ayat Ghafir ayat 18. Mana ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang bagaimana orang di akhirat esok menyesal yang tak ada faedah. Baiklah, di akhir ayat Allah kata apa? Wal kafiruna humuz zalimun. Buah-buah kafir itulah orang yang zalim. Zalim apa di sini? Zalim kepada diri sendiri sebab dia melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan tuan-tuan celak mata bila kita kata orang kafir zalim. No. Orang kafir ni integriti. Sedap ayat. Integrity. Enggak apa lagi orang kafir? Dia tak kena kepada orang, contoh. Tapi dia zalim pada diri sendiri sebab dia melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Allahumma asturna ya Rabb. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah ayat yang kita nak tafsir hari ini, 253, 254. InsyaAllah ayat yang akan datang kita akan belajar tafsir ayatul kursi. Tafsir apa? Ayatul kursi, InsyaAllah. A'zamu ayatin fil Quran, ayat yang paling besar, keagungan dalam Quran, nama dia ayatul kursi. Baiklah, sekarang kita pindah mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Permulaan juzuk yang ketiga. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Allah Ta'ala sebut itulah rasul-rasul. Masa tu dia kata alif lam ar-rusul. Tengok kitab tu baru nampak ar-rusul. Alif lam tu dia panggil lil istighraq. Istighraq maknanya semua rasul. Semua rasul faddalna ba'dhum ala ba'd. Kami beri sebahagiannya tingkatan darjat tinggi daripada yang lain. Kemudian dia sebut Nabi Musa. Kita dah belajar dalam ilmu akidah, rasul yang paling tinggi darjat iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tak sebut nama Nabi di sini? Tuhan tak kata minhum Muhammad, la minhum man kallama Allah. Dia sebut Nabi Musa alaihi salam. Apa rahsia Allah Ta'ala tak sebut nama Nabi secara direct ataupun sifat Nabi yang masyhur? Lish? Dia panggil li tafkhimi fadlihi wa ila'i qadrihi.
nak menyatakan besarnya kelebihan dia dan tingginya kadar dia, dan isyarat bahawa Nabi kita ni orang tak tukar dah dengan Rasul-Rasul lain, tak tukar. Jadi Rasul-Rasul lain yang disebut nama mereka bukanlah lebih tinggi darjat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga tak bangga kita jadi umat Muhammad? Bangga. Tapi kalau kita tak kenal Nabi, nak bangga macam mana? Kata orang tak kenal maka tak cinta. Nak cinta macam mana tak baca. Nak baca macam mana buku pun tak ada. Orang buat kuliah tak mari dengar. Kita kata itulah manusia yang rugi. Allahu Akbar. Mari kita. Itu yang pertama. Ibham litafkhim. Faedah yang kedua, masih lagi ayat sama, tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Anna fadlullah yu'tihi man yasha. Limpah kurnia Allah Ta'ala dia anugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Nabi ni ramai pengikut, Nabi ni tak ramai pengikut, Rasul ni kuat lawan, Rasul ni kurang. Dalam Rasul-Rasul ada tingkatan, ada martabat, ada darajat. Maka annal fadaila maratib wa darajat, kelebihan itu pun berbeza-beza. Karena itu dalam syurga tingkatan darjat syurga juga berbeza-beza. Ada orang yang masuk syurga tapi duduk bawah sekali. Alhamdulillah, yang penting dia masuk syurga selamat daripada neraka. Ada orang yang duduk tengah, ada orang atas darjat tinggi, dia panggil al-firdausul a'la minal jannah, syurga firdaus. Atas pada dia al-arsh, arsyur rahman. Allahumma ja'alna min ahli al-firdausil a'la ya rabbal alamin. Waj'alna min ahli jannah. Jadikan kami semua ni sebagai penduduk syurga yang engkau redai. Allah letaklah kita darjat mana-mana pun kita nak syurga. Tapi kita tak salah. Tak salah kita minta darjat yang tinggi. Aku nak al-firdausil a'la minal jannah. Minta. Tapi kena minta, kena buat lah. Jangan minta tak buat. Dalam doa melilih hai mata nak syurga, sudah berdoa tak ada ibadat. Dia panggil orang khayal lagu ni. Tahu orang khayal? Dia khayal ya. Buat dak lah. Kita jangan jadi orang khayal. Kita jadi orang yang hidup di alam nyata, di alam realiti. Yang kita ni memang nak sungguh kepada syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, ada nama di antara Nabi yang disebut dalam Quran, ada nama tidak sebut. Yang kita duk hafal nama 25 Nabi Rasul, itu sebahagian nama yang disebut, bukan semua. Allahu Akbar. Baiklah, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dua benda. Nabi Isa ni Tuhan sebut dua. Isa bin Maryam kami beri pada dia bayyinat, hujah. Apa dia hujah? Kitab dia Injil. Kitab dia apa? Injil. Jangan tukar dah, kitab dia Injil. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami kuatkan dakwah dia tu disokong oleh para malaikat yang mari bantu dia. Jadi di sini ada dua perkara pelajar. Ulama kata yang pertama, annal bashara mahma balagu min quwwah. Manusia ni kuat setara mana pun, dia perlu pada dokongan dan sokongan daripada orang lain. Nabi Isa kuat dah kalau kira. Orang mati boleh pergi hidup balik. Orang banyak dah mukjizat dia. Tapi malaikat datang sokong. Jadi kita hari ni pun jangan sombong lah, jangan sombong. Bila kita ada kekuatan, ada kuasa contohnya, kita perlu juga orang lain bantu. Jangan sombong.
Jangan pula bila kita berkuasa kita sekat orang tu, kita halang orang ni, kita nafikan hak orang, maka apa ni, itu satu keangkuhan, tidak sedar kita tu manusia yang lemah. Dua, dalam ni lagi, dalam faedah yang ketiga lagi, ayat ini raddun 'alan nasara, nak tolak sangkaan buruk Nasara mengatakan Isa itu Tuhan. Kalau Tuhan, tak perlu pada orang sokong lah, dia sendiri Tuhan. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala sebut, aku bagi kepada Isa sokongan daripada malaikat. Jadi kalau dia sendiri Tuhan, buat apa sokong-sokong lagi? Itu menunjukkan bahawa kita tu lemah. Jangan duduk main-main. Dan juga ayat ini juga nak menolak dakwaan buruk Yahudi terhadap Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa ni anak tak betul. La, Nabi Isa ni abdullahi wa rasul, hamba Allah Ta'ala dengan rasulnya. Janganlah, jangan duduk main-main. Orang kata jangan duduk main keluk-kelek kita dengan Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam. Baik, dalam faedah yang kedua tadi, kalau tuan-tuan boleh tambah sikit, ada dalam kitab kata at-tafdil huna fi risalah wa rusulu wa rafa'a. Tengok, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din, dalam bab risalah. Al-amman nubuwah, adapun dalam bab kenabian, fala tatafadal, tak ada kelebihan. Fakulhum fin nubuwati, semua orang yang dipilih jadi nabi belaka. Tapi di kalangan nabi tu ada yang dinaik jadi tarah jadi rasul. Rasul tu yang berbeza-beza. Ada rasul yang ramah pengikut, ada rasul tak ramah pengikut. Ada rasul yang disebut nama Quran, ada yang tak disebut. Ada rasul yang kuat berdepan, dia dipanggil ulul azmi minar rusul, iaitulah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dia panggil rusul. Jadi dibahas di sini dia kata an-nubuwah fi nafsiha fala tatafadal. Nabi-nabi yang beza tingkatnya rasul. Wallahu a'lam. Itu tambah daripada faedah yang kedua tadi. Tulis baliklah. Sekarang kita berpindah kepada ayat yang keempat. Faedah yang keempat. Walau syaa Allah maqtatala allazina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu. Manakala Tuhan nak dia buat satu yang manusia ni, tak bala, tak berkelahi, tak berkekah, tak ada kokek-kokek, kata orang, aman, damai. Tapi ingat baik-baik, Allah sebut dalam ayat ini manusia berbalah tu bila datangnya bayinat, datang keterangan. Tengok dalam ayat surah Lam Yakuni, apa nama ayat? Al-Bayyinah dah, ayat Yahudi balah tu. Wa ma tafarraqu wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ahli kitab balah bila mari Taurat. Ahli Injil, kita hari ni pun umat Islam pun sama tuan-tuan. InsyaAllah jangan lupa ni, kuliah kita ni sangat menarik ni. Tajuk kenapa ulama berbeza pandangan. Kita balas bila kita bawa bayinat, keterangan. Masyarakat ni buat satu benda budaya dia, tapi dikait dengan agama. Tiba-tiba bila kita bawa dalil, perbuatan kita ni berbeza dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celik mata lalu. Dah. Awak sorang ya betul. Mula nak lebar orang, mula nak tuduh orang, mula nak kata macam-macam. Sepatutnya bila kita ada dalil, ada sandaran, ada tempat bergantung, itu yang kita perbetulkan, budaya dibetulkan mengikut dalil, bukan dalil dipasang supaya membenarkan. Jadi kita kena berbeza. Maknanya berbeza itu perbezaan besar, kufur dengan Islam, mukmin dengan kafir.
Islam dengan syirik. Kemudian perbezaan yang kecil-kecil lah dalam cabang-cabang hukum, dalam perkara-perkara dipanggil furu' al-agama, ada perbezaan yang tidak jadi masalah, dia panggil khilaf tanawu', dan ada perbezaan yang memberi kesan kepada kedamaian dan keamanan. Wallahu a'lam. Jadi kita ingatlah bahawa perbalahan umat itu min ba'di ma ja'ahumur rasul. Dia kata lepas rasul marilah jadi gini ni. Penat juga lepas rasul mari jadi gini. Tak, dulu puak kafir kata kita senang-senang yang hidup Mekah ni. Senang-senang berapa? Senang-senang duduk sembah berhala, sembah apa ni, sembah hari tu lah. Bila mari Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, berkelailah kita. Jangan kata lagu tu Tak, Nabi datang nak menyelamatkan awak. Bukan Nabi datang nak bawa perpecahan, pecah belah. Tapi begitulah. Kita dituduh memecah belah masyarakat, dituduh mencelarukan masyarakat, dituduh menjadi ejen tu ejen ni, semata-mata kerana nak ajak orang kembali kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi pada ayat yang terakhir. Anfiqu mimma razaqnakum ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang beriman, infaklah daripada harta, sebahagian harta yang aku beri kepadamu. Infaklah. Allah Taala kata infaklah sebahagian harta yang aku beri. Jadi ayat ini kata ulama dilalatu ala annal infak min muqtadal iman. Ayat ini dalil bahawa orang yang sanggup infak harta yang disayang itu fi sabilillah, tanda orang itu ada iman. Was-sadaqatu, dalam hadis Nabi kata was-sadaqatu burhan, sedekah itu tanda orang itu beriman pada Allah Azza wa Jalla. Ada juga orang bukan Islam tu charity sama dia. Dia ada kepahaman dia tu, jangan main. Baru ni anak tolong iklan derma nak beli tanah masjid. Nak beli tanah masjid di sebelah kawasan kita ni. Tuan-tuan dah bayar. Jazahumullah khairan. Tanah tu kita ambil 2 ekar, boleh ke masjid. Tunggu mereka buat pembangunan, kita boleh pahala insya-Allah. Tanah tu kepunyaan orang bukan Islam, non muslim. Orang masjid kata kita minta nak beli lama dah. Zaman ayah dia dulu tak mau. Jadi mendiang ayah dia mati, naik anak dia. Anak dia pergi ngaji agama dia lah. Jadi tok ca. Jadi orang panggil tok ca. Kalau bahasa penuh ni apa dia ca ni. Jadi ahli agama pakai kain kuning. Dia mari jumpa orang masjid. Tak apalah, kata kalau masjid nak beli tanah ni, dia nak hak seksok. Orang Kelantan kata seksok tu nak pahala akhirat. Tapi dengan kepahaman dia lah. Yang pentingnya kita boleh beli tanah, tak kira lah. Tok Cha, Samin. Allahu Akbar. Jadi kita nak kata ada kepahaman dia. Orang-orang charity ada kepahaman dia. Tapi kita orang beriman, kita sedekah, infak kerana Allah Azza wa Jalla. Itu beza kita dengan mereka. Orang bakhil, tanda naqsul iman. Allahu Akbar. Orang bakhil tandanya keimanan dia lemah. Sebab apa? Sebab dia tak berani nak keluarkan harta dia untuk fisabilillah. Itu satu. Yang kedua, Allah kata mimma razaqnakum, aku suruh infak rezeki yang aku beri kepadamu. Ayat ini at-tanbih ala annas insan la yahsulur rizqa, la yuhassilur rizqa bi mujarrad kasbi. Kita ni jangan kata kita ni sebab saya usaha, kepandaian saya, kebijaksanaan saya lah boleh rezeki. La. Al-kasbu sabab, usaha kita sebab. Lakinnal musabbib huwa Allah. Yang betul-betul beri kepada kita rezeki Allah. Bukan kita pandai-pandai sendiri. Kerana itulah para jemaah sekalian, jangan kita terpedaya dengan kita. Jangan kita bangga dengan kekayaan kita. Jangan kita sombong dengan kekayaan kita. Kita kena ingat itu adalah perangai Qarun. Bila orang bagi nasihat, dia suruh tawaduk, dia kata apa?
Tengok ini dalam surah Al-Qasas ayat 78, innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya ni sebab aku ada ilmu strategi. Sebab tu aku kaya. Jangan tuan-tuan. Tak usahlah kita jadi korun. Kita jadilah orang yang tawaduk. Ada harta kita bayar zakat. Ada harta kita infak. Ada harta kita bantu pada tempat-tempat yang bermanfaat. Alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala peringat kepada kita di akhirat esok, tak ada teman, tak ada kawan, tak ada kedai, tak ada apa-apa. Duit kita tak boleh masuk dalam kubur sekali dengan kita, tapi duit kita boleh menemani kita dalam kubur kalau kita infak fi sabilillah. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita cepat-cepat sedekah sebelum nyawa diambil oleh malakul maut. Mudah-mudahan harta kita menjadi milik kita, insya-Allah. Tamatlah perbincangan ringkas kita. Insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan tafsir ayatul kursi. Ayatul kursi biiznillah azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.